yang beriman bersentuh oleh kamu akan perempuan. Kamu bersentuh akan perempuan, murad dengan perempuan yang ajnabiyah. Tu. Kamu bersentuh akan perempuan yang bukan mahram kamu. Bila kamu tepuh, tu ada aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, dan tak ada air untuk nak berwuduk. Allah Taala kata fatayammamu, maka tayammum lah, tak apa. Tu tayammum. Habis itu, maka bersentuh kamu akan perempuan. Bersentuh akan perempuan. Maka mazhab kita Syafi'i kata lamastum dengan makna lamastum, lamistum. Tu lamistum. Tu dengan makna tu. Bukan makna jamak. Bukan makna jamaah. Tulis situ lagi bukan tu. Yakni maqala masa itu, maqala masa itu, la masa tu dengan makna lamisa. Bukan makna jamaah dak. Bukan makna jamaah dak. Tu. Bukan makna jamaah. Makna jamaah seperti yang ditafsirkan oleh mazhab Hanafi. Makna jamaah ni mazhab Hanafi ya ditafsir makna jama'tum. Lamastum dengan makna jama'tum. Bukan lamistum tu dah. Mazhab kita Syafi'i ditafsir dengan lamistum semakan dengan qiraah hok baca tak ada alif. Qiraah ada satu qiraah daripada 7 qiraah tu baca tak ada alif. Au lamastumun nisa. Tu dia ada qiraah tu. Maka musannif kata bukan makna jamaah. Apa makna jamaah? Yakni jima' akan perempuan. Bukan makna jima'. Turut mazhab Hanafi kena jima' dulu baru batal ismaya. Tak jima' tak batal lagi. Tepuh tak batal. Sentuh kulit tak batal. Tu. Kena jima' dulu baru batal. Tu mazhab kita Syafi'i, tepuh kulit sama kulit batal dah. Batal dah. Maka tafsir dengan mana jamaah ni tu nampak jauh sikit. Mazhab kita Syafi'i cuma ni bukan makna jamaah, yakni jima' akan perempuan. Sebab apa bukan? Ilak pada bukan. Sebab apa bukan makna jamaah? Kerana bahawasanya dalam irsyad, kerana bahawasanya yang dimakian itu, yakni dimakian itu pakai la masa dengan makna jamaah tu. Tu dimakian itu. Kerana bahawasanya yang dimakian itu, yakni dimakian itu pakai la masa dengan makna jamaah tu. Kalau kita tafsirkan la mastum dengan makna jama'tum tu, hak tu khabar menyalahi zahir. Menyalahi zahir, yakni zahir bagi ayat itu. Zahir bagi ayat itu buat gitu. Menyalahi akan zahir, yakni zahir bagi ayat itu. Kerana tambah lagi. Kerana sebelum daripada ini ayat bercakap masalah wajib berwudu, bukan bercakap masalah wajib mandi. Tu bukan keceh hamani wajib. Kalau keceh hamani wajib munasabah la mastum dengan jamak tum. Ni kecek masalah wudu, ayat belum pada ni. Maka kalau kita tafsir dengan mana jamak tu menyalahi zahir lalu dah. Zahir bagi ayat tu. Tu. Allah kata kena.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum. Tengok kecek. Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid. Qadha hajat. Bila qadha hajat dah kena mandi wajib kena. Dah, ya kecek masalah. Masalah mi asmaya ni. Bila qadha hajat batal asmaya. Tu Allah Taala kecek ni ayat belum tu au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kecek masalah wajib asmaya tu. Lepas tu bila kecek au lamastumun nisa, kita tafsir mana jamak tu pula hukum mana menyalahi zahir bagi. Tu dia. Tengok tu. Tu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura innallaha kana afuwan ghafura. Ayat belum tu kecek masalah wajib kena berwudu. Maka kita tafsir dengan mana jamak tu menyalahi zahir. Khilaful zahir nama dia. Dan makna lamsu tu gapo? Ni mazhab Syafi'i kita dah bahas. Hak ni dah Wahbi dia gini. Ada mazhab Hanafi ni dia pakai makna jimak. Bila pakai makna jimak tu gak kena jimak dululah dengan isteri barulah batal asmaya kita. Baru batal asmaya. Semata-mata tepuh tu tak batal lagi. Apabila hasyafah masuk dalam farad, maka barulah batal kerana dia dinamakan jimak. Mazhab kita, mazhab Hanafi. Adapun mazhab kita Syafi'i, tepuh kulit je. Semata-mata tepuh kulit, batal semata. Tak kira lah jimak tak jimak kau sangat. Jimak tu kau sangat lagi. Tepuh kulit je. Tepuh dengan tangan, jamuh dengan tangan, tepuh dengan kulit sama kulit. Lengan sama lengan, lutut sama lutut. Ikutlah. Bila tepuh kulit, batal air semaya. Semata-mata batal dia tepuh. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab Maliki, mazhab Hambali je gigut ni. Semata-mata tepuh tu tak batal. Nak buat ibadah ni kena ada nafsu syahwah dulu. Tepuh dengan ingin rasa nak jimak. Tu tepuh pasal tu buat ibadah je. Semata-mata tepuh gitu tak batal. Sebab tu Wahbi tu nak ikut mazhab Hambali tu. Tepuh dengan bini mari semaya tak kena ambil semaya. Tuwe tu nak turut Hambali tapi kan ada dia capu habis mazhab. Capuk dia jepuk. Dia nampak mudah le mazhab Hambali. Mudah le mazhab tu. Dia pergi masalah batal semaya kira dengan aku Hambali tu. Capu pok ni. Pok Wahbi ni dia capu. Capu mazhab. Ambil mazhab hok mana-mana pendapat hok mudah yang ambil tu. Tu. Goreng berlaku. Tu. Bukan kata tepuh tak batal tu mazhab Wahbi tu tak, bukan mazhab dia. Wahbi ni bukan mazhab. Sebab Wahbi ni tak ada mazhab bagi dia. Tu dia. Mazhab Maliki Hambali ni tepuh semata-mata tak batal lagi. Nyalahi jugalah dengan mazhab kita. Mazhab kita ni semata-mata tepuh ni batal dah. Tu. Pahal di daripada lamastum tu so tu bek pak mazhab. Lepas tu duk jadi bahagi mari. Tu bahagi mari. Habis itu. Mazhab Hanafi pergi pakai mana majad adalah kerana bahasa Arab ni menyentuhkan perempuan dengan mana jimak ada juga kan. Tapi makna hakikat bagi lamasa ni bersentuh lagu ni. Tu. Habis itu. Dan bermula makna lamsun itu kata dia. Bermula makna lamsun tu gapo? Lamsun lamasa tu yang reti daripada lamastum tu. Makna lamsun tu gapo? Bersentuh kulit. Bersentuh dua kulit. Bersentuh oleh dua kulit. Bersentuh akan kulit tak apa, bersentuh akan kulit, tepuh kulit. Tepuh kulit sama kulit. Gitu tu lamsun. Tak serupa dengan masun dulu. Ingat tak masalah farad dulu. Man massa farjahu falyatawadda. Dalam hadis. Siapa dia mensentuh akan farad dia, mi'as mayalah Nabi kata. Maka hak tu lah, masul lah, lamsul lah.
Lamsun ni bersentuh kulit, sama ada dengan tapak tangan, sama ada bersentuh tu dengan tapak tangan ke, atau lainnya lain daripada tapak tangan. Tepuk lengan sama lengan pun dinamakan lamsun. Tepuk tangan dengan lengan pun nama lamsun. Tepuk tangan dengan paha lutut pun lamsun. Tepuk lutut sama lutut pun lamsun. Sama ada dengan tangan atau dengan lainnya lain daripada tangan. Itu lamsun dalam bahasa Arab. Atau dikata pada tafsir mana lamsun. Kata gini pun tak apa. Kata gini pun tak apa, kata baik sak ning pun tak apa, kata hok ning pun tak apa. Ikutlah terjemah lagi. Boleh berlaku dua-dua makna. Nak terjemah lagi. Makna lamsun itu bersentuh kulit sama ada dengan tapak tangan atau lainnya. Atau dikata, yakni dikata pada tafsir makna lamsun juga. Tafsir lagu ni pun tak apa. Makna lamsun tu ialah bersentuh. Jadi bersentuh akan kulit. Kita bertepuh kulit. Bersentuh tu dengan tapak tangan. Tu makna. Makna lamsun tu tepuh dengan tapak tangan. Dolah ambil tapak tangan dia, pergi tepuh kulit bining dia. Tu panggil lamsun dah. Lamsun dah tu. Dan dihubungkan, dikiaskan. Ini masuk dalam tafsir yang kedua ni lagi ni. Dan dikiaskan, dihubungkan akan yang lainnya, lain tu. Dan dihubungkan yang lain itu, dikiaskan akan yang lain itu, lain daripada tapak tangan tu. Dikiaskan lain daripada tu, dihubung, dikias dengan dia, dengan tapak tangan. Jadi asalnya bila sebut kata lamsun, ambil tapak tangan tepuh kulit. Tu. Dan kiyah daripada tu akan lain daripada tapak tangan. Maknanya kalau tangan lengan sama lengan, kulit sama kulit, kalau tak lalu kot tapak tangan pun ialah juga atas jalan kias nama dia. Hakikat, maka kesimpulan tu baik marinya batal ais maya semata-mata sentuh tu. Tu kesimpulan tu baik mari. Tu. Dan dihubungkan yang lain tu dengan dia, dengan tapak tangan tu. Dihubung makna dikiyahkan. Nak tafsir makna mana-mana pun tak apa di antara dua makna ni. Dan atas ini tafsir, atas ini tafsir itulah tafsir dengan lamsun dengan mana bersentuh kulit ni. Atas ini tafsir, yakni tafsir lamsun dengan makna sentuh kulit. Berlaku atasnya Syafi'i, oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita berlaku atas tafsir ni. Atas tafsir ni. Adapun Abu Hanifah ya tafsir lamastum dengan mana jamaktum. Jamaktum. Tu sebab tu mazhab dia tu tepuh. Ada syahwah tak ada syahwah tak kira. Bila tepuh semata-mata tak batal. Nak batalnya bila jimuk baru nak batal. Mazhab Maliki, Hambali tepuh semata-mata tak batal lagi. Nak batalnya bila angin dia. Bila nafsu gemar nak jimuk mari. Bila kata hasil syahwah itulah barulah batal. Semata-mata tepuh tak batal. Mazhab kita Syafi'i semata-mata tepuh batal dah. Nak jaga dulu orang panggil. Kalau kita tak jaga lagu tu, nak dobit lagu setara mana syahwahnya? Tak itu ke? Nak dobit setara mana? Wasa ingin gemar tu nak dobit setara mana? Nanti bi wasa gerang. Kadang-kadang tu dah. Bagi syahwah dak lagi tu. Baik, bakal batal dulu lagi. Semata-mata sentuh tu, semata-mata tepuh tu batal. Cuma lagi mazhab Syafi'i ni halusi cara dia tu. Kalau kita perhati, bukan tak asub dak perhati tengok dia halusi. Tu. Habis itu. Tapi ketika Imam Syafi'i beranak, tahun tu Imam Hanafi baru mati, tak temu lagi dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i dah tak temu dengan Imam Hanifah lagi. Tahunnya Imam Abu Hanifah mati, tahun tu lah Imam Abu Syafi'i beranak. Dia ngaji Imam Malik. Lepas tu dia temu dengan anak murid bagi Abu Hanifah. Dia habis tu Imam Syafi'i dia pelaga habis mazhab. Imam Malik kata gini. Abu Hanifah kata gini, hak mana kuat? Imam Syafi'i boleh tapih lah dia mari yang kedua ni, dia tapih boleh lah.
Tu sabit tu mazhab dia jadi halusi lagi tu. Habis itu, dan makna yang dimakian itu, dan maknanya nyo tak rojak tu, makna yang dimakian itu, nyo zaidah gitu ya tu, bukan tempat rojak dah itu. Dan makna bagi yang dimakian itu, apa makna? Yakni dan hikmat, tulis itu makna dengan makna hikmat. Dan makna yang dimakian, yakni dan hikmat pada hukum batal wudu, dan hikmat pada menghukum batal wudu dengan sebab sentuh kulit. Dengan sebab sentuh kulit. Hikmat gapo? Sebab apa boleh gi hukum batalnya bila bertepuh kulit sama kulit perempuan dengan lelaki? Semata-mata sentuh kulit pun batal. Hikmat gapo situ? Sebab apa situ? Sebab apa boleh kita kira makna yang dimaksud itu? Kerana kerana bahwasanya nyo bersentuh kulit itu, bersentuh kulit lelaki dan perempuan tu, bersentuh tu tempat sengko bersedap-sedap. Orang panggil mazinnatul lisyahwah, mazinnatul litalazzud. Tempat sengko bersedap-sedap. Apa makna tempat sengko bersedap-sedap? Yakni tulis itu, tempat sengko, tempat yang mendatangkan sengkaan, tempat yang mendatangkan sengkaan bahawa berlaku kesedapan pada tempat itu antara yang menyentuh dan yang disentuh. Antara yang menentuh dan yang disentuh. Dia tempat berlaku sengkak dah. Bila tangan, bila kulit-kulit dia cok weh tina jatuh ni. Lagi pula, dia pelik juga kalau tina tu, tina adik kita, jadi mahram kita, bila tepuh dia tak cok. Ni kira tabiat perangai nafsu yang selamat lah. Jangan kira orang hak nafsu pelik, hak tabiat yang tak selamat tu, hak pasal rokcik tu, hak tu tak nak kira. Hak tu tepuk kenying pun, tepuk kucing pun nak syahwat hak tu. Tu. Jadi tabiat yang selamat ni bila tepuh kulit mahramnya tak ada serai. Allah Taala tak wicak. Tapi bila tepuk kulit, bila tepuh kulit perempuan ajnabi aja cak lalu cerai. Lek tu pun cak, lek ni pun cak, tina pun ya cak weh. Bukan lek kita saja, ada rasa rah, lek ia pun rah. Ia puasa ada. Lepas tu rah tu bukan cak api ni. Paksa rah tu sedap. Rah tu sedap. Tepuh tu sedap. Ada talazzut situ. Maka kita tahu di mana kata jatuh hak tepuh tu dan orang tina hak kena tepuh tu sedap tak sedap? Tak tahu, tapi berlaku sengkak di tempat tu kata sedap. Tu dia tepuh lagu tu, sedap cakap. Pasal sedap tu. Tu orang panggil berlaku mazinnah, tempat sengkak berlaku kesedapan. Lek tina pun yang sedap cara dia bila orang jatuh tepuh. Lek jatuh pun sedap bila dia tepuh tina. Bukan suruh kita terah. Nak royak kata berlaku kesedapan situ. Pak tepuh tak sebut tepuh pipi sedap cara lain. Tepuh tekak sedap cara lain. Tepuh dada sedap cara lain. Tepuh paha sedap cara lain pula. Tak serupa weh. Tanya tu. Tu tak serupa. Maka kesedapan tu hasil belaka disentuh tu. Maka mazhab kita Syafi'i kira di mazinnah tu lagi dah. Supaya masalah ketuk betul juga kita tidur kan. Kita tidur. Kita tak tahu kata tubik di punggung kita tu gapo hati. Kita tak tahu. Tapi bila tidur tak tetap papai punggung, ia berlaku mazinnatuh dah. Apa panggil? Tempat berlaku sengkak tubik dah. Sebab apa? Dia
punggung tak tetap ni, dia mudah nak tubik barang daripada punggung dia. Walaupun kita tak cerak kata tubik tak tubik pun, tapi sengkol dia tubik dah situ. Kenapa? Karena kita tidur tak tetap pakai punggung. Tapi kalau kita tidur tetap pakai punggung, walaupun boleh jadi tubik, tapi situ bukan tempat sengkol air tubik dah. Kenapa? Goleknya bila tetap pakai punggung, dia tak tubik mudah-mudah daripada punggung. Tu mazinah juga, kira ke mazinah. Nampak tu dia mazinah, hak tu mazinatul khurud, hak ni mazinatul syahwah, mazinatul talazzud nama dia. Maka sini mazhab kita Syafi'i kira hikmat boleh batalnya tepuh kulit ni kerana ditepuh tu tepat sengkor tu bersedak-sedak. Tepat sengkor bersedak-sedak. Bila bersedak-sedak yang membangkit akan syahwah, yang tu sifat ada bersedak-sedak. Orang panggil talazzud al-musiru lisyahwah. Al-musir yang membangkit, yang membawa, yang membangun dan membangkit akan syahwat keinginan nafsu. Bila sedak, kih daripada sedak tu barai yang naik. Tu syahwat ada kena rong naik dak naik je dah. Maka membangkit syahwah. Kalau tidak ada syahwah cara dia, jatuh buat ada syahwah cara dia, dia orang panggil penam mata tu. Penam mata dia keluar lepas pada sedak tu. Sedak tu dia penam mata mari. Nak berlaku zina tu lepas pada tu, lepas dah penam mata tu. Nak boleh penam mata, nak tepuh dulu. Tepuh dulu. Tepuh tu lah orang panggil tempat bersedak-sedak yang membangkit akan syahwat kita. Maka mazhab Hambali, nanti ada syahwat dulu barulah batal. Semata-mata tepuh tu tak batal, kita sekat dulu lagi dah. Di tepuh tu dah batal. Kenapa? Di tepuh tu ada dah tempat berlaku sengkat air bersedak-sedak yang membawa kepada syahwat. Mazhab Hanafi pakai tedik tu di hujung tu. Hai batal bila jimak, semata-mata tepuh tak batal lagi. Ada syahwat tak batal lagi. Jimak tu baru batal. Mazhab Hambali tu nampak tengah-tengah balik, tapi kira gimana tak sekat lagi, tak sekat, tak panggil tak katuk pitu. Pitu tak rapat lagi. Mazhab Syafi'i katuk pitu rapat dah. Maknanya tu ditepuh tu tak boleh, dah batal biasa sembahyang. Tu. Tak itu kan? Kalau pergi hukum batal gitu, dia nak tepuh sekali-sekali tu dia kira dah. Tak itu kan? Dia kira dah. Kalau ada ais maya tak ni? Ada. Kira. Dia kira-kira dah. Tu. Tapi orang kita je tanya lagu ni, ada ais maya tak? Tak ada tepuh. Ya lagu tu. Ya dia bila tak ada tu boleh tepuh. Padahal dia tak boleh tepuh dulu lagi dah masalah kulit tina jatuh ni. Bukan kata bila ada ais maya tak ada ais maya dia kait situ ke. Ni temu orang tina kok nak jual anak dara duk jual nasi dia nak. Ada ais maya tak ni? Tak ada. Kalah tepuh gitu lalu. Gitu mak. Hak tu zina tangan. Semata-mata tepuh tu zina tangan dah. Bukan dia tanya di ais maya tak ada ais maya. Ni orang kita pelak gak ada. Ada ais maya tak? Tak ada ais maya, mari salai kali. Dia ikut tu. Nak salai kali dengan Tok Wakil, minta salai. Bila tak ada ais maya tepuh boleh lah gitu. Kalau ada ais maya kena lapik, tak ada ais maya pakai. Tak kena pula situ. Tak kena pula kira air tu. Dia tak boleh tepuh di mula tu lagi dah. Dia jaga Islam, kita jaga di mula lagi. Tu mari dibuat baru. Tak ada Isra' tengok menyekatkan kebebasan. Tu buat jenis mengarut, menyekatkan kebebasan manusia. Manusia kita ada kebebasan, jatuh tina sama je. Kok mana mau tak faham. Islam kita jaga habis dah. Tu. Habis itu dia kata, kawan dengan dia duk tengok semua tak ada rasa gerepa. Hak tu suku tu, tapi cuba tepuh tengok. Hak dak pernah mata belana. Belana juga jenis tu.
Gomo siapa ketuk sendiri pada. Tok sendiri tua dah. Jimok lagi, zina lagi dengan tok sendiri. Tok ni tua dah. Allah, ada berlaku berita tu. Tok ni dia tidur atas katil dah tak gerak. Nak gerawang pergi mata tak kecek tak boleh dah. Cucu tu zina dengan tok. La ilaha illallah. Pesing mana? Nah, pesing mana dah? Tu. Habis itu. Kalau gitu, itu dikatakan mazinnatut talazzuzi an musir. Al-musiri li syahwah. Tempat sengkau bagi kesedapan yang akan membangkitlah kesedapan itu kepada berlaku syahwahnya. Dan binasa wuduk itu, yang kata. Dan binasa wuduk, mubtada semula tu. Dan bermula binasa wuduk itu, binasa dengan sebab bersentuh tu. Bermula binasa wuduk dengan sebab bersentuh tu, khabar, sama ada yang menyentuh, sama ada orang yang menyentuh, dan yang disentuh, dan orang yang disentuhnya disentuh oleh orang yang menyentuh tu. Orang yang ditepuh, orang yang kena tepuh supaya batal dua-dua. Lamis pun batal, malmus pun batal. Lamis pun batal, malmus pun batal. Tulis kitab nak kata sawaun kana lamisan aw malmusan. Dia yang menyentuh orang ke, orang bagi sepuh dia ke, batal semata-mata. Tak sepuh bab masalah tepuh farak dulu. Tepuh farak ni orang tepuh je batalnya, orang tepuh tak batal. Tuai farak tu. Kalau kita tepuh farak budak, masalah. Tepuh zakat budak, batal kita je. Tu. Orang nak tepuh tak batal. Tu. Tu masalah tepuh farak, tapi masalah sentuh kulit ni, orang yang tepuh, orang yang ditepuh, orang yang disentuh sama. Batal. Sebab apa kata sama ada tu, kenapa ilat pada sama ada ni? Ni apa yang ilat pada takmim. Cuma kita buat mudah-mudah gitu ya. Sebab apa boleh sama ada yang menyentuh dan yang disentuh? Ilat pada sama ada tu, pada umum saat itu. Kerana bersekutu oleh keduanya, kerana bersekutu, berkongsi oleh keduanya, kedua yang menyentuh dan yang disentuh tu, dua orang tu kongsi, tina dengan jantan tu kan, berkongsi pada mengambil lazat, bersentuh. Takluk pada bersekutu. Bersekutu, berkongsi pada mengambil lazat, pada mendapat kesedapan, bersentuh tu. Sama-sama sedap tu. Kongsi tu. Jantan pun sedap, tina pun sok. Jantan pun gerah, tina pun gerah. Tu. Sama-sama. Dia kongsi pakai batal dua-dua. Bukan lek jantan saja tak sedap. Nampak jantan sedap ya, tina pun sedap ke? Tu dia. Sabit tu tak leh. Orang panggil tak leh hajar. Tak leh hajar. Cuba kesedapan hak haram ni. Lazah ni ada lazah yang orang panggil yang halal dan lazah yang haram. Lazat yang halal ni lazat dengan bini kita. Lazat yang haram, lazat yang hasil dengan zina misalnya. Maka lazat apa yang hasil dengan haram ni dah. Dia boleh kecak, dia rasa nak kecak pula. Tak ada li buku kata nak teras sekali, nak taubat dah tak sel, nak teras sekali. Tak ada. Bila dia cuba, dia akan cuba pula. Tu, dia tak kenyai kelazatan yang haram. Tu dia. Maka bersekutu pada mengambil lazat bersentuh tu berlaku. Sebab tu batal berlaku tu. Tu. Seperti bersekutu pada lazat jimak tu, seperti dia orang panggil seperti lil qiyas. Kah lil qiyas. Kalau ngaji lah kita fiqh panggil kah lil qiyas. Jadi qiyas atas, kerana diqiyas atas, tu masalah. Jadi bersekutu tu seperti ini qiyas di atas, bersekutu pada lazat jimak tu. Qiyas di atas, bersekutu pada lazat jimak. Tengok orang jimak. Sama lazat tak? Sama. Masalah jimak ni lazat kedua pihak. Lek suami pun sedap, lek isteri pun sedap. Maka
dengan sebab jimat tu lazat kedua pihak. Tepuh kulit pun sedap dua pihak. Kiyah di atas tu. Kiyah di atas tu. Tu dia. Jelas tak ni? Pasal tepuh dah kulit perempuan. Kulit perempuan yang ajnabi pasal tak? Hei. Tu. Jagalah, jaga. Habis. Pelak juga dah Allah Ta'ala menjadi ni dah kejadian tu. Kalau mahram tak jadi syok dah. Tak cok dah ni. Kalau mahram. Kalau ajnabi cok lalu. Kalau lelaki tak cok, tina sama tina tak cok, malaikat hak tak kira tak salah hak tu. Hak menyalahi, hak keluar lopak tubik pagar tu hak tak kira lah. Kira dalam pagar ni. Tu. Tu dia. Tu hikmah Allah Akbar. Allah Ta'ala jadi tu lah. Dia perasa semata-mata kita tahu kata orang tu mahram kita tu tepuk tak rasa apa. Kalau tak tahu tak apa pula. Misalnya adik kita tapi kita tak temu lama-lama dah. Dia duduk kat kampung mana, kita temu jangan budak ni weh. Kenal juga tak lama-lama. Tu bila tepuk kulit tu akan rasa syahwah juga. Tapi dia tak tahu adik mung ni. Ya habislah perasaan tu. Sekali padahal tak bisa nak jumpa. Bila orang kata adik mung jadi mahram pak tu, jadi cok tu tak ada. Perasaan cok tu dia tak mari. Tu dia dah. Pasal erang-erang tu tak mari dah. Tengok kejadian Allah Ta'ala. Allah. Ya berlaku. Banyak perkara lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Bersalahan pada menyentuh farad dahulu. Bersalahan. Jadi bersentuh kulit ini bersalahan tu khabar mubtada mahzuf. Bersentuh kulit ini bersalahan pada menyentuh farad dahulu. Pada masalah menyentuh farad dulu. Kita ngaji lepas baru ni bersentuh farad tu batal juga asma'iyah kan. Tepuh kulit ni tak serupa. Kok mana tak serupa? Tertentu, yakni maka tertentu tafriq pada bersalahan. Bersalahanlah menyentuh farad dahulu. Maka tertentu binasa wudu itu tertentu bagi yang menyentuh jua. Bagi orang yang menyentuh jua. Hak jadi batalnya. Adapun yang kena tepuh tuai farak tu tak batal. Apa jua tafsir tu dah. Tertentu bagi yang menyentuh jua. Apa jua? Tiada binasa wudu pada yang kena sentuh pada tuai farak tu. Tak binasa. Kalau kita tepuh farak kita sendiri, tuai hak tepuh tu lah batal. Tuai farak tak batal. Itu dia. Tuai farak tak batal. Faham tak? Mung tu lah batal. Tuai bagi farak iaitu mung tu tak batal. Tu. Jadi batal hak mung hak tepuh tu. Bukan mung hak kena tepuh tu. Faham tak? Pasal sebab batal lah. Batal lah. Kena biasa semaya. Itu dia. Habis itu. Maka kata dia, tiada pada yang kena sentuh tuai farak tu tak batal, yang menyentuhnya batal. Dia tak serupa di lafaz lamsun dan masun tu dimula. Ya bahadik nung lagi dah bahab. Beza dia. Lamsun dengan masun ni kena tengok molek. Ibarat dia tu. Ibarat dia tu kena tengok molek. Masun ni dia tertentu kepada tapak tangan ni masun. Adapun lamsun tak kira. Tepuh ke mana pun lamsun belaka. Kulit sama kulit pun lamsun. Dia beza dah situ. Maka dalam masalah farak Nabi kata man massa farjahu. Nabi guna lafaz massa. Maka bila kata massa tu getih hak ni ya. Getih massa ya. Tu.
Maka bila kata masa, orang yang disentuh tak kena je muka man masa je yang kena wudu. Dah tak? Adapun maksud lamsun ni Allah Taala guna aula mastumun, dia pakai musyarakah tu. Sentuh menyentuh oleh dua kulit. Maka batal kedua-dua. Kerana dua orang tu hasil kesedapan belaka tu ilat dianya. Ilat boleh batal kerana hasil kesedapan tu. Hikmat batalnya kerana hasil kesedapan tu. Hasil kesedapan. Habis kat tu dulu dan kehendak dengan kulit itu zahir kulit, kialit zahir. Pak gusi lagu mana gusi tepuk gusi batal dak. Tu. Kita helak jari masuk dalam lubang hidung dia tepuk kulit dalam hidung batal dak. Kira pula situ. Tulai batal ke dak tepuk tulai dia. Takdir kata dia balik mutu, lepas tu tulai tembuh kot luar, timur kot luar. Kita tepuk kulit saja, kita tepukkan akan tulai tu batal. Kita kira kot mana murad dengan kulit tu kira pasal mana. Tu semula. Dan kehendak dengan kulit tu zahir kulit. Dan maknanya seperti, dan pada maknanya seperti daging. Ini ada jatuh seka. Mula pula insya-Allah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عدد تشسبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كله وأخلاء أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ومدادك